Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang pasukan Selangor, yang mana JDT menang 5-1 pada perlawanan ini hasil jaringan dari Backson Forestry Leandro Velasquez, on goal dari Khairul Azhan dan juga Muhammadul Sumareh. Manakala gol pasukan Selangor dijaringkan oleh Hakim Hassan. Daripada 5 gol, 4 gol pasukan JDT terjadi dari luar kotak penalti dan hanya satu sahaja dalam kotak penalti, iaitu daripada Muhammadul Sumareh. Pada perlawanan ini boleh saya katakan JDT sangat mendominasi perlawanan, terutamanya di bahagian tengah, dan JDT juga menyukarkan pemain-pemain Selangor untuk build up daripada bawah apabila mereka terus memberikan tekanan tinggi ataupun high pressure kepada pemain-pemain Selangor sewaktu mereka memegang bola. Jadi disebabkan tekanan tersebutlah menyebabkan pemain-pemain Selangor gagal untuk keep the ball dan juga gagal untuk build up dengan baik daripada bawah dan untuk pegang bola dengan lebih lama. Jadi apa yang boleh saya simpulkan pada perlawanan ini, memang JDT is another level lah daripada corak permainan mereka yang teratur, tersusun, dan mereka juga agak sabar dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Kita boleh tengok JDT berjaya untuk menjaringkan 5 gol yang boleh saya katakan semua gol tersebut adalah world class gol pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Johor Darul Takzim dahulu. Apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan ini? Yang pertama yang kita boleh puji adalah daripada segi tekanan tinggi yang diberikan oleh pemain-pemain JDT ketika pemain-pemain Selangor pegang bola, yang mana kita boleh lihat apabila Selangor pegang bola dan cuba untuk melakukan build up daripada bawah ataupun cuba untuk memastikan bola berada di kawasan mereka di bahagian tengah sebelum melancarkan serangan, pemain-pemain JDT telah melakukan pressure ataupun tekanan ke atas pemain Selangor untuk mencuri bola tersebut. Akibat daripada tekanan-tekanan yang diberikan oleh pemain JDT ini, pemain-pemain Selangor gagal untuk memastikan yang mereka mampu untuk simpan bola dan gagal untuk build up dengan sangat baik daripada bawah, dan benda tersebutlah yang menyebabkan Selangor gagal untuk melakukan serangan ataupun gagal untuk absorb tekanan tersebut, lalu mereka kehilangan bola dengan cepat lah. Kita boleh tengok beberapa saat ataupun beberapa minit sahaja Selangor boleh pegang bola, selebihnya JDT akan terus mencuri dan terus menyimpan bola di kawasan mereka dan bermain bertukar-tukar arah dan menyerang ke arah pasukan Selangor. Jadi itu kunci yang pertama pasukan JDT dalam kemenangan ini, yang mana mereka memastikan yang pihak lawan tak boleh nak simpan bola dengan lama dan mereka terus memberi tekanan sehinggalah 90 minit, menyebabkan pemain-pemain pihak lawan pun gagal untuk build up dan juga melancarkan serangan ke arah gawang mereka, kecuali lah gol Hakim Hassan tu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan, bahagian tengah pasukan JDT yang diketuai oleh Nacho Insa, Afiq Fazail dan juga Leandro Velasquez telah memainkan peranan yang penting di bahagian tengah untuk memastikan yang JDT boleh build up di bahagian tengah. Mereka mempunyai variation of player yang mempunyai style yang berbeza, yang mana kita boleh tengok Nacho dia akan steady untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan JDT ni sentiasa ada orang walaupun di attack oleh pasukan lawan ataupun di counter lah. So akibat daripada peranan Nacho yang bertindak sebagai single pivot, beliau telah menstabilkan bahagian tengah pasukan JDT, yang mana apabila JDT menyerang, beliau tidaklah terlalu ofensif ataupun eager untuk join the attack, tetapi beliau hanyalah stay in the position untuk memastikan yang sekiranya Selangor cuba untuk counter, maka Nacho adalah orang pertama yang boleh halang ataupun patahkan counter attack tersebut. Manakala untuk Afiq dan juga Leandro, kita boleh tengok peranan kedua-dua player ni bukan hanya sebagai playmaker, mereka berdua ni sebenarnya memberi support kepada bahagian hadapan, bukan sahaja di middle area, tetapi kedua player ni sering memberi support di kawasan wide area. Kita boleh tengok Leandro Velasquez boleh support Arif Aiman di bahagian kanan, sekiranya beliau di bahagian kanan, Afiq Fazail di bahagian kiri untuk support Koh Beng Ong dan sebagainya. Dan begitu juga apabila Leandro dan juga Afiq Fazail selalu switch
mereka punya position. Kadang-kadang Afiq di kanan, Leandro di kiri, ataupun Afiq di kiri, Leandro di kanan, ataupun Leandro akan masuk lebih ke bahagian tengah untuk bertindak as number 10 dan Afiq akan stay as number 8 untuk backup kepada Leandro sekiranya Leandro kehilangan bola. Disebabkan 3 player di bahagian tengah inilah yang memberikan kestabilan untuk JDT menyerang dan lebih ofensif ketika menyerang, dan mereka juga tidak perlu risau sekiranya di counter ataupun diserang balas balik oleh pemain Selangor, sebab mereka dah ada Nacho Insa yang stay in position untuk mematahkan serangan ataupun counter attack yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Selangor pada perlawanan semalam. Jadi, apa yang boleh saya simpulkan di bahagian tengah ni, memang 3 player ni mempunyai peranan masing-masing dan mereka berjaya untuk menjalankan peranan mereka dengan jayanya. Nacho untuk balance ataupun menjadi single pivot untuk memastikan yang beliau boleh bantu ataupun support bahagian hadapan dan juga bertahan. Afiq dan juga Leandro akan lebih kepada untuk support bahagian serangan. Tetapi Afiq lah yang menjadi nadi, yang mana beliau akan stay between Leandro dan juga Nacho di bahagian tengah untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan JDT sentiasa ada connector ataupun link up dengan baik ketika mereka ingin melakukan switch play ataupun ketika mereka ingin open game lebih wide ataupun secara narrow di bahagian tengah. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk JDT. Yang ketiga, apa yang boleh kita lihat daripada JDT ni adalah ketika mereka menyerang di posisi pertahanan. Apa yang kita boleh lihat di posisi pertahanan? Ada satu perkara yang boleh kita lihat, iaitu mereka hanya akan mengekalkan back 2 pada bahagian pertahanan dan mereka akan membiarkan Nacho berada di depan Shane Lowry dan juga Syarul Saad untuk membentuk triangle di bahagian pertahanan. Jadi, apakah function untuk mengekalkan back 2 Syarul Saad dan juga Shane Lowry di bahagian pertahanan? Iaitu apabila JDT build up daripada bawah, Shane Lowry akan buka game ke bahagian kiri dan Syarul Saad akan buka game ke bahagian kanan. So, mereka akan stay back 2. Manakala untuk Koh Beng Ong dan juga Matthew Davis, mereka memberikan peranan yang berbeza ketika mereka menyerang. Yang mana Matthew Davis, beliau tidaklah terlalu ofensif. Beliau akan stay deep di bahagian middle line. So, beliau akan move forward untuk masuk ke bahagian tengah. Senang cerita orang kata term of fast fullback, yang mana beliau akan memberi support kepada bahagian tengah untuk lebih banyak player JDT di bahagian tengah untuk support JDT build up di bahagian tengah. Itu peranan Matthew Davis di bahagian kanan lah. Jadi beliau tidaklah terlalu ofensif untuk membantu bahagian serangan, untuk membantu Arif Aiman buat overlapping dan sebagainya, tetapi beliau akan involve untuk masuk ke bahagian tengah untuk memberi numbers of player ataupun bagi ada banyak player JDT di bahagian tengah untuk buka game di bahagian tengah. Manakala peranan Koh Beng Ong pula, beliau akan bertindak lebih ofensif ke bahagian hadapan untuk memastikan yang di bahagian kiri ni JDT boleh attack melalui Koh Beng Ong hasil daripada overlapping beliau, daripada segi wide area beliau, ball control yang sangat baik di bahagian kiri, crossing yang juga baik. Beliau mampu untuk berbuat demikian. Jadi boleh saya katakan di defense JDT, mereka bermain dengan back 2 dan mereka akan push mereka punya fullback iaitu Davis dan juga Koh Beng untuk berada di sisi, ataupun Davis akan masuk ke tengah untuk sebagai fast fullback dan Koh Beng Ong lebih kepada offensive fullback untuk membantu bahagian serangan. Itu yang boleh kita belajar daripada bahagian tengah. Jadi apabila begitu, Nacho Insa, disebabkan itulah Nacho Insa akan stay deep di bahagian tengah untuk membentuk triangle bagi memastikan yang sekiranya JDT di counter, maka JDT tak perlu risau sebab mereka dah ada 3 player yang boleh backup. So Nacho akan push untuk attack the first ball dan sekiranya Nacho terlepas, akan ada 2 orang lagi di belakang iaitu Shane Lowry dan juga Syarul Saad untuk memastikan yang barisan pertahanan JDT gagal untuk dipenetrate oleh serangan ataupun counter attack oleh pasukan Selangor. Itu di barisan pertahanan yang boleh saya katakan. Jadi kita dah sembang pasal bahagian tengah dan juga bahagian pertahanan. Kita masuk pula kepada bahagian attacking ataupun serangan JDT, iaitu gandingan Bekson, Forestry dan juga Arif Aiman di kanan. Yang mana untuk Bekson dan juga Forestry ni pada perlawanan ini boleh saya katakan mereka berdua memang superb. Bekson dan juga Forestry adalah import yang sangat berkualiti dalam saingan Liga Super kali ini dan mereka berdua telah buktikan yang mereka berdua mampu memberi something yang orang kata apa, istimewa, special untuk penyokong-penyokong bola sepak di Malaysia, bukan hanya kepada penyokong JDT tetapi
tetapi kepada penyokong bola sepak di Malaysia yang layan bola sepak Malaysia dengan jaringan dan juga persembahan dan individu kualiti yang ditunjukkan memang sangat-sangat superb. Kita boleh tengok Beksan pada perlawanan ni, 1 gol daripada luar kotak penalti, great teknik, great kawalan bola, great finishing, memang bagus. Dia punya accuracy, power memang sangat bagus. Forestry dengan kebijaksanaan beliau, body language, body fan beliau memang sangat bagus. Telah membuktikan yang beliau dengan Beksan mampu menjadi duo maut yang sangat berbahaya dalam saingan Liga Malaysia. Untuk Arif Aiman pada perlawanan ni, kita boleh lihat beliau tidaklah terlalu ofensif, tetapi daripada segi larian yang dilakukan oleh beliau memang sangat berbahaya. Daripada segi involve, daripada segi ball position dan juga switch play, Arif Aiman memang berbahaya di bahagian kanan. Bahkan boleh dikatakan Arif pada perlawanan ni agak bertindak dengan bebas. Beliau boleh berada di tengah, di kanan, di kiri dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan Arif Aiman pun dah tukar dia punya style of play. Beliau tidaklah terlalu menunjukkan yang corak permainan yang seperti sebelum ini untuk beat pertahanan dan masuk kotak penalti dan lakukan cutback. Tetapi Arif Aiman pada perlawanan ni lebih kepada untuk menjadi penghubung antara bahagian tengah dan juga bahagian wing, dan beliau juga akan terlibat sekiranya beliau di bahagian tengah. So benda ni lah yang diperlukan oleh pasukan-pasukan lain, iaitu creativity dan juga play of style yang berbeza berbanding game-game yang sebelum ni. Jadi memang JDT banyak improve lah untuk perlawanan ini. Dan benda yang paling saya nak puji untuk JDT pada perlawanan ni adalah mengenai gol yang dijaringkan oleh mereka, iaitu daripada luar kotak penalti. Siapa yang mengenali saya, mereka akan tengok game JDT, saya akan kata JDT akan susah apabila bertemu dengan pasukan yang bermain bertahan dan juga akan bersusah jumpa pasukan yang bermain dengan low block. Tetapi sebab apa mereka susah nak buat macam tu? Sebab mereka gagal untuk melakukan percubaan daripada jarak jauh dan sebagainya. Tetapi pada perlawanan ni JDT telah buktikan yang mereka adalah pasukan yang memang kalau dikritik mereka akan improve. Yang mana disebabkan beberapa game dah mereka daripada beberapa season mereka mempunyai masalah yang sama, tetapi perlawanan menentang Selangor nampaknya JDT telah buktikan yang mereka mampu untuk menjaringkan gol daripada luar kotak penalti. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 4 dia bagi. Kira boleh saya katakan sejak kemasukan Forestry, JDT dah mula improve daripada finishing ataupun percubaan daripada luar kotak penalti, dan mereka mampu untuk menjaringkan gol daripada luar kotak penalti. Bahkan bukan itu saja, set pieces pun dah makin better dengan ada Leandro dan juga Forestry sebagai specialist taker. Mereka dah mampu untuk memanfaatkan semua peluang yang ada daripada set pieces. Jadi itu untuk JDT. Dan untuk kelemahan, apa yang mereka perlu perbaiki, apa yang boleh saya katakan adalah daripada segi fokus lah. Terutamanya untuk gol Hakim Hassan tu, sepatutnya JDT boleh lebih memberi fokus kepada defending mereka, sebab waktu tu masih ada beberapa minit lagi sebelum end game, dan tak pasal-pasal mereka tak clean sheet pada perlawanan ni. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka perlu pastikan yang mereka boleh elak simple mistake. Sebab first half saja JDT dah dapat 4 kad kuning. So kalau lawan dalam peringkat yang lebih intense, lebih tinggi, pasukan yang lebih bagus, kalau first half dah ada 4 kad kuning, mungkin second half JDT akan berpeluang untuk dapat kad merah. So better elakkan buat simple mistake untuk dapatkan foul awal dan kad kuning awal. Itu untuk JDT lah. Dan saya lupa nak puji Safawi dan juga Sumareh. Dan sekarang saya faham kenapa Safawi diletakkan sebagai nombor 10 oleh Kipanggun. Yang mana kita boleh tengok pada game ni Safawi bertindak dengan sangat cemerlang di bahagian tengah, dan juga beliau bertindak sebagai wide attacking midfielder dengan sangat bagus. Dan saya faham juga kenapa Sumareh diletakkan dalam skuad Kipanggun, sebab Sumareh adalah orang ataupun winger yang mempunyai positioning dan juga movement dalam kotak penalti yang lebih baik daripada semua pemain tempatan. Yang mana beliau pandai untuk menempatkan diri dalam positioning yang betul, dan movement beliau sangat bagus untuk menerima bola dalam kotak penalti untuk skor. And waktu lawan dengan Bahrain hari tu dia buat, lawan dengan Selangor ni pun dia buat. Mungkin sebab itulah Sumareh masih lagi kekal dalam skuad Kipanggun dan Safawi diletakkan sebagai wide attacking midfielder. Jadi itu untuk JDT. Kita masuk untuk Selangor. Untuk Selangor, apa yang boleh saya cakap, skuad mereka adalah tidak terlalu mudah,
tidak terlalu, orang kata apa, pemain-pemain mereka masih lagi muda. Mereka ada Han Taun, mereka ada Alex, mereka ada Mukari Ajmal, mereka ada Quentin Cheng, mereka ada Shahrul Nazim. Skuad-skuad yang terlalu muda untuk bertemu dengan skuad-skuad yang profesional seperti JDT yang ada pemain-pemain yang berpengalaman bukan hanya di peringkat lokal tetapi di peringkat international. Mereka dah main dengan ACL dan sebagainya. So bagi saya ini adalah satu pendedahan yang terbaik lah untuk Selangor. Tetapi secara realistiknya saya tak faham kenapa Bahar dan juga Hyuri tidak dibawa oleh pasukan Selangor untuk perlawanan penting seperti ini. Kenapa Hyuri ditinggalkan? Kenapa Bahar ditinggalkan? Kenapa tugas berat ni diberikan kepada Alex? Kenapa tugas berat ni diberikan kepada Han Taun? Walaupun memang kita tahu Han Taun performan. Jadi benda tu boleh membangkitkan orang kata apa, persoalan kepada bahagian management ataupun coaching staff pasukan Selangor. Itu perkara yang pertama lah. Dan yang ni bukan berkaitan dengan gameplay. Okey, kita masuk berkaitan dengan gameplay. Untuk gameplay pada perlawanan ni, Selangor bagi saya mereka sebenarnya yang pertama apa yang menyebabkan mereka kalah adalah mereka gagal absorb dengan tekanan-tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain JDT kepada mereka. Yang mana mereka gagal untuk absorb, mereka gagal untuk menyerap, mereka memberi space, mereka memberi ruang, mereka tak melakukan balik counter press kepada pemain-pemain JDT yang menyebabkan mereka gagal untuk keluar daripada kepompong tekanan yang dilakukan oleh JDT. Jadi disebabkan itulah mereka gagal untuk simpan bola, mereka gagal untuk keep the position, mereka gagal untuk build up. Jadi apabila gagal untuk buat semua ni, mereka bagi ruang yang banyak kepada JDT, maka JDT boleh exploit dan juga melakukan percubaan sahaja untuk menjaringkan gol. Memang sangat-sangat orang kata apa, mereka gagal lah untuk absorb tekanan tersebut dan mereka gagal untuk chill. Mereka lambat untuk settle down. Boleh saya katakan apabila perubahan player di second half, barulah kita nampak yang Selangor ni mampu untuk settle down sikit, boleh bermain dengan baik sikit dan berjaya untuk menjaringkan satu gol. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua boleh saya katakan goalkeeper mistake daripada Khairul Azhan, yang mana 2 gol boleh saya katakan salah Khairul Azhan. Yang pertama adalah daripada free kick Fernando Forestieri. Beliau tidak ready, beliau tak jangka Forestieri nak ambil, beliau ingat Leandro nak ambil, tengok-tengok Forestieri ambil bagi hujung macam tu, positioning beliau pun tak tepat, so kena. Yang kedua adalah gol Backson daripada tepi tu, memang kesalahan daripada Khairul Azhan. Dan 2 gol tu memang punca daripada goalkeeper, bukan defend. Dan boleh saya katakan gol yang pertama dan juga gol yang ketiga JDT dan kelima JDT, memang kita tak boleh nak salahkan goalkeeper lah. Gol Leandro tu memang on point, gol Backson tu pun on point, gol Sumareh tu pun on point. Cumanya gol free kick Forestieri dan juga Backson yang nombor 4 tu memang boleh dikatakan goalkeeper error lah. And daripada segi kalau kita lihat kepada Backson tu, gol yang daripada tepi tu sebenarnya pemain Selangor dah loose marking, yang mana mereka membiarkan Backson seorang daripada throw in kan. Daripada throw in, tengok-tengok Backson berkeseorangan, tak ada orang marking. Benda tu pun boleh dipersoalkan. Tetapi error yang dibuat oleh Khairul Azhan tu lagi besar daripada marking yang dibuat, daripada loose marking yang dilakukan oleh Fazli Mazlan ketika itu kan. So benda tu yang kedua yang boleh dikatakan untuk pasukan Selangor. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan, bahagian tengah pasukan Selangor yang diketuai oleh Safwan Baharudin, one of the best defensive midfielder import yang pernah ada dekat Malaysia, and bergandingan dengan Yazan dan juga Shahrul Nazim di bahagian tengah. Tetapi apa fungsi bahagian midfield pasukan Selangor untuk menghalang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT? Mereka tak halang, mereka buka game, mereka tak compact, mereka bagi ruang, pemain JDT ada sedikit ruang melakukan percubaan. Sepatutnya itu adalah tugas-tugas defensive midfielder untuk halang percubaan-percubaan tersebut. Buatlah kerja kotak, tackle ke, blocking ke, intercept ke dan sebagainya sepatutnya. Tetapi sayang, benda tu tak dilakukan. Kita boleh tengok macam mana JDT boleh manfaatkan percubaan daripada jarak jauh. Walaupun kalau nak kata salah keeper pun, tapi percubaan yang dilakukan oleh mereka tu memang on point, memang padu lah bagi saya, memang world class. Tu yang ketiga lah, apa peranan defensive midfielder pada perlawanan ni. Yang keempat, apa yang boleh saya katakan tentang Selangor adalah kreativiti mereka di bahagian tengah. Mereka tiada playmaker,
Mereka terlalu berharap kepada individu kualiti. Kita boleh tengok apabila Keyon dapat bola, Keyon berkeseorangan, tak ada support. Bila Mukairi dapat bola, Mukairi di winger, Mukairi tak ada support, Mukairi terpaksa bawa bola seorang-seorang. Di manakah player yang lain ketika menyerang? Boleh saya katakan transition Selangor daripada bertahan ke menyerang memang agak lambat. Mereka lambat untuk bagi support. Mereka terlalu membiarkan pemain-pemain di bahagian atas berkeseorangan. Jadi boleh disebabkan itulah mereka memang patut kalah lah. Dan benda yang boleh saya puji untuk Selangor game ni, Shahrul Nazim bertindak dengan agak cemerlang game ni. Berapa interception, tackling yang bagus dan sebagainya. Dan Mukairi Ajmal, beliau juga menunjukkan satu peningkatan yang bagus bermain di winger. Untuk Brandon Gunn, beliau juga agak bagus pada game ni, bermain dengan sangat cemerlang. Dan Hakim Hassan, he is the hero, he is the man. Dia masuk, dia mampu score gol. Sepatutnya Hakim Hassan, kalau dia masuk lebih awal, mungkin dia boleh buat something lagi di bahagian hadapan. Tetapi pertukaran yang dilakukan oleh Selangor pada minit-minit akhir tu, daripada 15 minit terakhir tu, memang memberi impak yang sedikit positif lah. Nampaklah Selangor ni lebih berkeyakinan dan Selangor lebih settle down sikit. Tapi sayang, akhirnya bocor juga untuk gol yang kelima. Jadi secara overallnya game ni memang JDT lebih better, JDT lebih baik. So memang mereka deserve untuk menang. Jadi itu sajalah ulasan saya. Harap Selangor bangkit satu kali, jatuh satu kali, bangkit 5 kali. Okay, apa-apa pun tahniah JDT dan Selangor comeback lah untuk menang next game. Dan menang lawan Sarawak 7-0 tu bukanlah segala-galanya. So kalah dengan JDT 5-1 ni, jatuh satu kali, bangkit 5 kali. So bangkitlah lagi. Okay, Assalamualaikum.